Subtopik 8.2 Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru DEB. Dasar Ekonomi Baru DEB dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan bertujuan melahirkan masyarakat yang bersatu padu melalui agihan ekonomi yang seimbang. Beberapa langkah dilaksanakan berkaitan dengan usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Antaranya termasuklah meningkatkan taraf hidup rakyat, memperkenalkan rancangan buku hijau, memperkasakan peranan agensi kerajaan, pembangunan tanah oleh Felda, pembangunan wilayah pemilikan modal saham, pengenalan industri kecil dan sederhana IKS dan pendidikan untuk tenaga kerja mahir. Rancangan meningkatkan taraf hidup melibatkan penduduk di luar bandar dan di bandar. Penduduk di luar bandar. Tumpuan diberikan kepada penduduk miskin yang terdiri daripada petani, pekebun getah dan kelapa, nelayan, buruh dan penduduk kampung baharu. Usaha pembangunan dilakukan menerusi kegiatan gerakan koperasi yang sedia ada di luar bandar dan program yang dilaksanakan termasuklah penerokaan tanah baharu, bantuan peralatan pertanian, khidmat nasihat, subsidi benih dan baja, kemudahan kredit, pemasaran dan pusat kemajuan peladang. Penduduk di bandar pula menghadapi kemiskinan disebabkan pendapatan yang rendah dan masalah perumahan. Usaha dilakukan oleh kerajaan untuk memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan yang membuka peluang pekerjaan lebih banyak dan meningkatkan pendapatan golongan miskin pelbagai kaum. Golongan ini juga disediakan dengan kemudahan asas seperti pendidikan, bekalan air dan elektrik, jalan raya, bantuan beasiswa dan buku teks percuma, makanan tambahan kepada kanak-kanak dan program rumah murah. Rancangan buku hijau peringkat kebangsaan telah dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Husin pada 20 Disember 1974. Matlamat rancangan ini untuk menambahkan pendapatan rakyat dan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Rancangan ini memberikan tumpuan kepada penggunaan tanah yang sepenuhnya, mengusahakan tanah dengan tanaman jangka pendek, perkebunan berkelompok, penternakan, pemasaran yang baik dan projek kecil yang lain. Peranan agensi kerajaan. Beberapa agensi kerajaan ditubuhkan untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi yang boleh menambahkan pendapatan rakyat dan membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk semua kaum. Agensi ini juga memberikan bantuan dari segi peralatan, biji benih, kemudahan pinjaman dan khidmat nasihat. Antara agensi tersebut termasuklah Lembaga Beras dan Padi Negara, LPN, Lembaga Pertubuhan Peladang, LPP, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM dan Rubber Industry Smallholders Development Authority RISDA atau dikenali sebagai pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah. Seterusnya, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, Felda dan Pembangunan Tanah. Pembukaan tanah baharu untuk pertanian dilakukan secara teratur di bawah Felda. Penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke kawasan Felda yang baru dibangunkan. Mereka diberi tanah seluas 10 ekar untuk diusahakan dengan tanaman kelapa sawit, getah dan rumah kediaman.
Selain itu, terdapat kemudahan lain seperti klinik, sekolah, pengangkutan dan koperasi Felda yang dapat mengubah taraf kehidupan mereka. Felda juga menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri bagi meneroka pembukaan tanah baharu untuk pertanian. Di Sabah, kerjasama Felda dengan Yayasan Sabah telah membawa kepada pembukaan Felda Wilayah Sahabat, Lahad Datu dan Felda Umas di Tawau. Felda juga mengadakan kerjasama dengan Sarawak melalui Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority (SELCRA) untuk pembukaan ladang kelapa sawit. Seterusnya, pembangunan wilayah. Program pembangunan wilayah dijalankan dengan pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit. Antara lembaga yang bertugas ialah Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, KEJORA, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, KETENGAH, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, DARA, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, KESEDAR. Urban Development Authority UDA atau dikenali sebagai Perbadanan Pembangunan Bandar ditubuhkan pada tahun 1971 yang berperanan dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baharu. Antaranya termasuklah pembukaan bandar baharu dan kawasan perindustrian di Bandar Tun Husin On Ceras dan Bandar Baru Uda Skudai. Kemudian, pemilikan modal saham. Kaum Bumiputera ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan. Keadaan ini mewujudkan perbezaan dari segi taraf hidup dan jumlah pendapatan antara kaum Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Usaha dilakukan untuk menambah pemilikan modal saham Bumiputera dalam sektor korporat bagi mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera MPPB melalui penubuhan permodalan nasional berhad PNB pada 17 Mac 1978. Amanah Saham Nasional ASN dan Amanah Saham Bumiputera ASB dilancarkan untuk memudahkan kaum Bumiputera memiliki saham dalam syarikat berhad. Kaum bukan Bumiputera turut diberi peluang dalam pemilikan modal saham dengan pengenalan Amanah Saham Malaysia. Seterusnya, pengenalan Industri Kecil dan Sederhana IKS. Industri kecil dan sederhana merujuk industri pembuatan barangan menggunakan modal yang kecil dan tenaga kerja yang tidak ramai. Rakyat diberi peluang mengusahakan industri desa serta IKS. Usaha ini bagi memperbaik taraf hidup rakyat serta menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Industri ini meliputi kraft tangan, makanan, pakaian dan inap desa. Antara IKS yang berjaya termasuklah Best Farm Co, Nurul Food Industry Enterprise, Ramli Food Processing Sendirian Berhad dan Faiza Marketing Sendirian Berhad. Pinjaman, insentif dan nasihat diberikan melalui Bank Bumiputera 1965. Perbadanan Nasional Berhad 1969, Bank Pertanian Malaysia 1969 yang kini dikenali sebagai Agrobank. Skim Pinjaman Khas Pertanian 1970 dan Amanah Ikhtiar Malaysia 1987. Hasilnya, muncul ramai usahawan muda yang dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Tambahan lagi, pendidikan tenaga kerja mahir.
Kerajaan mengambil langkah untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu menampung keperluan dalam bidang pertanian dan perindustrian. Asas kepada latihan kemahiran ini diberikan sejak di bangku sekolah melalui mata pelajaran kemahiran hidup. Pendidikan menengah atas dibahagikan kepada 2 jurusan, iaitu akademik dan vokasional. Bagi memenuhi keperluan ini, sekolah teknik dan vokasional, maktab perguruan teknik, politeknik, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti iaitu Institut Teknologi Mara ditubuhkan. Kursus kemahiran ditawarkan dalam pelbagai bidang untuk menampung permintaan terhadap tenaga kerja mahir. Kesannya, pekerja mahir dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan melalui kemahiran yang dimiliki.